أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. Marilah kita sama-sama memulakan majlis kita dengan membaca Ummul Kitab Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Yang berbahagia Tuan Imam, yang dikasihi ahli-ahli jawatan kuasa takmir masjid, tuan-tuan guru, alim ulama, tuan-tuan dan puan-puan, muslimin dan muslimat, semoga dirahmati Allah. Alhamdulillah, pada malam ini, pada kesempatan ini kita sambung balik kuliah kita. Kita sudah sampai kepada bab yang ketiga, iaitu saya mestilah muslim dari sudut akhlak. Tuan-tuan dan puan-puan, soal akhlak ini merupakan soal yang paling dan utama, sehingga disenaraikan oleh oleh Imam Ghazali sebagai akhlak itu sebagai buah daripada iman. Menandakan iman kita apabila dia berbuah, menandakan buah itu daripada akhlak yang baik itu. Dan apabila ditanya kepada Siti Aisyah, isteri baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tentang akhlak Rasulullah, Siti Aisyah menjawab, kana khuluquhu al-Quran. Akhlak Rasulullah itu sendiri sebagai dalam Al-Quran itu. Mari kita tengok tuan-tuan dan puan-puan, di dalam bab yang ketiga ini, saya mestilah muslim dari sudut akhlak. Antara akhlak yang disenaraikan di sini 9 daripadanya, iaitu menjauhkan diri dari perkara-perkara syubhat. Kalau kita tengok di dalam matan Arba'in li Imam Nawawi, Imam Nawawi dalam membicarakan hadis yang pertama, innamal a'mal bin niyat, hadis itu, dalam menghuraikan, Imam Nawawi menyebut ada 3 hadis yang kekuatannya apabila kita merangkumi dan melaksanakan 3-tiganya sudah mencakupi seluruh syariat Islam. Salah satu daripadanya yang bersangkut dengan meninggalkan perkara-perkara yang syubhat ini. Umpamanya kita tengok Allah Subhanahu wa taala turun sebagaimana yang dijelaskan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, innal haramu bayyinun wal halalu bayyinun wa bainahuma mutasyabihat. Tuan-tuan dan puan-puan, menjauhkan diri kita daripada perkara-perkara yang syubhat. Dan yang kedua, memelihara pandangan yang disebut di dalam bahasa Arab raddul basar, merendahkan pandangan kita.
Yang ketiga, memelihara lidah. Yang keempat, bersifat pemalu. Yang kelima, bersifat lemah lembut dan sabar. Dan yang keenam, bersifat benar. Yang ketujuh, bersifat tawadhu'. Yang kelapan, menjauhi sangka buruk dan mengumpat. Yang kesembilan, bermurah hati. Bukan bermakna hanya 9 ini saja, tetapi pengarang ini menyebut 9 sebagai 9 perkara ini yang sangat dekat dengan manusia, interaksi manusia. Kemuliaan akhlak adalah matlamat utama bagi ajaran Islam. Matlamat utama ajaran Islam dibawa kepada akhlak, sebagaimana yang ditegaskan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innama bu'istu liutammima makarimal akhlak, yang artinya sesungguhnya aku diutuskan oleh Allah untuk menyempurnakan kemuliaan ataupun akhlak, menyempurnakan budi pekerti yang mulia. Pada bulan yang lalu saya telah menerang sepintas lalu liutammima. Perkataan liutammima makna dia menyempurnakan. Dengan mafhum mukhalafahnya, Nabi Muhammad diutuskan oleh Allah untuk menyempurnakan budi pekerti yang telah pun dibawa oleh Nabi-Nabi dan Rasul yang terdahulu. Datangnya baginda melengkap dan menyempurnakan. Itu perkataan liutammima. Bermakna, saya telah menyebut mafhum bihnya. Syariat-syariat Nabi-Nabi yang terdahulu juga diambil kira. Sebab itu di dalam umat Islam kita diminta dan disyariatkan la nufarriqu baina ahadin min rusulih. Tidak boleh kita agih, asing. Ni Nabi hampa, kami tak, bukan Nabi kami. Tak boleh. La nufarriqu baina ahadin min rusulih wa qalu sami'na wa ata'na. Yang tu kena ada ingatan itu kepada kita, tuan-tuan dan puan-puan. Baik, tuan-tuan dan puan-puan, hal ini dipertegaskan lagi oleh ayat Allah Subhanahu wa taala. Allazina iza immakannahum fil ard aqamus salah wa atuz zakah wa amaru bil ma'ruf wa nahau 'anil munkar walillahi aqibatul umur. Tuan-tuan dan puan-puan, sekali lagi kita tengok dari segi tafsir. Allazina immakannahum, Allah Subhanahu wa taala menggunakan dengan in. Makna dia in ini sebagai syarat, dan senarai-senarai yang di belakang itu sebagai jawab kepada syarat. Tengok sekali lagi saya terangkan macam mana, apa kehendak-kehendak dalam ayat ini. Orang-orang yang jika kami teguhkan kedudukan mereka di atas muka bumi ini, mereka mendirikan sembahyang, mereka menunaikan zakat, mereka menyuruh membuat ma'ruf, dan mereka mencegah daripada perkara mungkar, dan kepada Allah lah kembali segala urusan. Baik, tuan-tuan dan puan-puan, muslimin dan muslimat, cuba kita tengok allazina immakannahum, in sebagai syarat yang Allah Subhanahu wa taala meletakkan
orang yang diperkukuhkan, diperteguhkan, dan adanya orang itu bermakna. Tuan-tuan dan puan-puan, di dalam hubungan manusia, human relationship, mesti ada perkara-perkara, 3 perkara ini. Tuan-tuan dan puan-puan, yang pertama, adanya orang itu bermakna. Kita balik tengok dalam diri kita, termasuk diri saya. Ada tak adanya kita itu bermakna pada masyarakat? Ada tak pada kita berguna makna pada keluarga? Ada tak berguna kepada organisasi kita? Tapi kalau ada pun macam melukut di tepi gantang, ada pun tak memenuhkan sukatan, tak ada pun tak memenuhkan sukatan, tidak disebut sebagai makannahum. Itu yang pertama. Yang kedua, adanya dia di mana-mana. Maknanya, tuan-tuan dan puan-puan, ada saja kemelut masyarakat, dia sampai. Ada saja fenomena yang berlaku di dalam masyarakat, dialah orang yang pertama tampil. Dan yang ketiga, yang disebut sebagai termasuk makannahum, adanya dia bila-bila masa, anytime. Ada saja dialah pertama sampai. Budak teriak malam, dia sampai awal lagi. Orang berkelahi rumah tangga, dia sampai awal lagi. Ini ada 3 ini, tuan-tuan dan puan-puan, prasyarat kepada makannahum. Baik, apabila adanya syarat Allah meletakkan, maka nak memperteguhkan syarat itu mesti ada beberapa jawab syarat dia. Yang pertama, iaitu orang-orang yang mendirikan salat. 1. Tuan-tuan dan puan-puan, kalau ada pensil tulis wa aqamus salah, itu 1. Yang kedua, wa atuz zakah, 2. Yang ketiga, wa amaru bil ma'ruf. Dan yang keempat, wa nahu anil munkar, 4. Dan cuba kita tengok di dalam ayat, Allah Subhanahu wa taala berfirman, wal 'asr innal insana lafi qus illa allazina amanu wa amilus salihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Semuanya ada hubung kaitnya. Manusia, di dalam tafsir Jalalain disebut, kalau manusia itu nak bagi adanya 3 perkara tadi, adanya dia bermakna, adanya dia di mana-mana, adanya dia bila-bila, maka adanya perkara-perkara ini kepada hidup dia. Yang pertama, orang itu mengerjakan dan mendirikan sembahyang. Itu termasuk akhlak. Yang kedua, orang itu mengeluarkan dan membelanjakan harta dia, atau dengan kata lain menunaikan zakat. Dan yang ketiga, orang yang melaksanakan, menyuruh orang yang buat baik. Dan yang keempat, mencegah orang yang buat jahat. 4 ini barulah jawab syarat in makannahum. Tuan-tuan dan puan-puan, sebab itu kalau tidak ada hal ini, pada Allah tidak ada makna. Tuan-tuan dan puan-puan, kita tengok di dalam yang dikatakan akhlak ini, Allah Subhanahu wa taala berfirman lagi,
laisal birra an tuwallu wujuhakum qibalal masyriqi wal maghribi walakinnal birra man amana billah wal yaumil akhir wa malaikati wal kitab wan nabiyyin wa atal mala ala hubbihi zawil qurba wal yatama wal masakin wa ibnas sabil was sailina wa fir riqab wa aqamus salah wa ataz zakah wal mufuna bil ahadihim iza ahadu was-sabirina fil ba'sa'i wad-dharra'i wa hinal ba' ulaika allazina sadaqu wa ulaika humul muttaqun. Tuan-tuan dan puan-puan, Said Qutb di dalam menafsirkan ayat ini, dan Said Qutb menyenaraikan pula dasar-dasar orientalis. Kata Said Qutb di dalam hal ini membicarakan, sekalipun orang yang orientalis mendabik dada dengan dasar pandang ke timur, dengan dasar pandang ke barat, dengan dasar-dasar yang pandang ke sana, pandang ke sini, kata Said Qutb, itu bukan baik dari sisi Allah. Yang baik di sisi Allah sebagaimana yang disenaraikan, laisal birra, tidak dikatakan baik. Said Qutb menerangkan dengan panjang lebar, tuan-tuan dan puan-puan. Orang orientalis ni ada ketikanya mengamalkan dasar pandang ke barat dengan revolusi Perancis yang disebut Renaissance, dan ada pula emansipasi wanita ataupun disebut women's sleep. Tetapi kata Said Qutb, itu pun tidak baik. Maka apabila gagal emansipasi wanita dan gagalnya Renaissance, maka kembali pula kepada ketimuran. Maka lahir pula dasar pandang ke timur pula. Itu pun tidak baik, kata Said Qutb. Yang baik di sisi Allah ialah, cuba tengok senarainya, walakinnal birra man amana billah. Satu, tuan-tuan dan puan-puan, tanda itu satu, iaitu orang yang beriman kepada Allah, wal yaumil akhir. Yang tu yang dua, beriman di hari akhirat. Dan apabila dibicarakan oleh seorang orang putih, nama dia Brooke Atkinson. Brooke Atkinson. Kenapa Islam meletakkan beriman pada hari akhirat ini? Maka Brooke Atkinson menghuraikan begini, sangat cantik tuan-tuan dan puan-puan. Dia kata, ini Brooke Atkinson kata di dalam bahasa orang putih, saya terjemah. Dia kata seorang pekerja, seorang buruh bekerja, sekalipun apa saja pekerjaan dia yang memang dipandang lekeh, dan dia bekerja, tapi kalau andainya dia bekerja hanya dengan dipandukan oleh supervisor dia, dia tengok ada supervisor dia baru dia buat kerja, tak ada supervisor dia, dia tak buat kerja. Kata Brooke Atkinson, sebab itu orang Islam diwajibkan beriman pada hari akhirat. Supervisor tengok ke, supervisor tak tengok ke, tang dia bekerja, terus dia bekerja. Dia tak ada orang yang nak bergantung kepada manusia. Sebab itu kata Brooke Atkinson,
orang yang beriman melaksanakan kerja-kerja dia, tidak ada nilai manusia, tetapi dia terima nilai Allah Subhanahu Wa Taala. Tengok tuan-tuan dan perempuan minta maaf cakap. Tuan-tuan dan perempuan, kadang-kadang kita kalau manusia tak nilai kita tak syu'ur. Baik, kita tengok yang ketiga, beriman dengan para malaikat. Yang tu tuan-tuan dan perempuan letak yang ketiga. Wal kitab, yang tu yang keempat. Wan nabiyyin, yang kelima. Wa atal mal ala hubbihi, yang tu yang keenam. Zawil qurba wal yatama wal masakin, yang ni menghuraikan kepada harta yang kita nak belanja. Tuan-tuan dan perempuan, yang syarat yang nak belanjanya ialah harta yang kita suka, harta yang kita kasih, harta yang kita cinta pada harta tu. Bukan makna dia harta yang tak mau dah. Kalau kita sedekah kat kawan kerak nasi yang memang kita pun tak makan, yang tu bukan hobi. Kita sedekah kat kawan, kita hadiah kat kawan ayam yang hanya tinggal prim, yang tu bukan hobi. Tuan-tuan dan perempuan, sebab itu syarat dia harta yang kita kasih, harta yang kita suka, harta yang masih ada manfaat pada kita. Kita hadiah kat kawan kepala jenahah, tu yalah. Kita hadiah kat kawan sirip ikan hiu, tu yalah. Pi hadiah kaki ayam, no point. Yang tu hobihi. Dan senarai kita nak bagi, ni tengok tuan-tuan dan perempuan, zawil qurba, ambil orang yang paling senarai dia dulu, yang hak paling dekat dengan kita dulu. Sebab itu orang yang paling dekat, walaupun dia bukan keluarga, kalau rumah kita terbakar, siapa nak pi padam dulu? Orang hak dekat tu. Yang adik-beradik kita duduk Subah Tonyoh, duduk Tanjung Pauh, Perlis, kita duduk Padang Mak Serat, nak telefon dia nak main, rumah habis dulu. Orang hak dekat ni lah paling-paling tidak, dia lah tolong laung bagi kuat, api paling tidak. Sebab itu Islam mengatur orang yang dekat. Dekat ada dua makna. Makna yang pertama dekat ialah dari segi kedudukan, beside ni. Makna yang kedua dekat dari segi hubungan. Boleh jadi dia dekat, hubungan dia ada hubungan kekeluargaan dia, atau hubungan jirannya, ataupun dekat di hati dia. Itu makna dekat. Ada berapa ramai dekat di mata tapi jauh di hati. Tuan-tuan dan perempuan, tengok dekat tapi di hatinya jauh. Tapi ada berapa ramai pula yang jauh di mata tapi dekat di hati. Ini tuan-tuan dan perempuan perkataan zawil qurba. Yang berikutnya wal yatama, anak-anak yatim. Anak-anak yatim bermakna di sini ialah yatim yang melarat. Tapi kalau anak yatim tak melarat, macam Datuk Rais tu, yang tu tak termasuklah, walaupun dia anak yatim. Yang ni yatim yang melarat.
Saya anak yatim, tapi oleh sebab dah balik orang panggil yatim piano. Mak mati, ayah mati, orang panggil yatim piatu. Tapi oleh sebab dah balik orang panggil yatim piano, bukan dekat yatim piatu. Tuan merongkom pun duk yatim lagi. Tu dia tuan-tuan dan puan-puan, makna yatim ini anak-anak yang kehilangan ataupun kematian ayah. Dalam Islam, kematian ayah. Tetapi di dalam undang-undang JKM, Jawatan Kuasa Kebajikan Masyarakat, tadi saya bercakap di kebajikan masyarakat, termasuk yatim, termasuk hak mak dia meninggal walaupun ayah dia duduk jergu. Tuan-tuan dan puan-puan, tetapi dalam Islam, yatim ialah hak yang ayah meninggal dan anak itu belum baligh, dan anak itu tidak ada sumber pendapatan untuk menyara hidup dia. Itu dia yang disebut yang layak untuk nak mendapat bahagian ini. Dan yang berikut, wal masakin, iaitu orang-orang miskin. Saya nak sebut ta'rif miskin, dan saya nak sebut juga, tuan-tuan dan puan-puan, jangan menamakan anak dengan miskin. Jangan menamakan cucu dengan fakir. Ada nama fakir bin miskin. Tuan-tuan dan puan-puan, nama sebagai doa. Jangan ambil nama-nama yang mendoakan kepada yang baik. Tuan-tuan dan puan-puan, yang kata miskin, contohnya macam ni, pendapatannya RM10, tetapi perbelanjaan hariannya bagi stabil, bagi dalam keadaan yang agak steady, RM15. RM15 dia kena belanja, tapi pendapatan dia hanya RM10. Jadi dia terpaksa raih sana, raih sini, raih sana, raih sini untuk nak menampung RM5 lagi. Ini dia miskin. Pendapatan dia RM10, tapi keperluan untuk belanjanya melebihi 50% daripada pendapatan. Yang tu dia panggil fakir. Umpamanya pendapatan dia RM10, tapi perbelanjaan dia perlu kepada RM20. Yang ni fakir. Tuan-tuan dan puan-puan, ada tengok makna fakir itu. Orang-orang yang miskin. Dan yang berikutnya yang kita nak letak, orang yang keempat dalam kita nak bagi, ialah orang-orang yang disebut sebagai Ibnu Sabil. Apa makna Ibnu Sabil? Imam Nawawi dan juga Imam Syafi'i dan Imam Ahmad bin Hanbal menyenaraikan yang kata Ibnu Sabil. Pertama, orang yang merantau di perantauan orang yang tidak ada tempat untuk dia berenggak. Seperti kata orang-orang Negeri Sembilan. Ni pantun orang Negeri Sembilan. Kalau anak pergi merantau, you beli, belanak pun beli. Ikan parang belilah dahulu. Kalau anak pergi merantau, induk cari, ibu pun cari. Induk semang carilah dahulu. Apa dia makna induk semang? Orang yang disebut pi
Ibnu Sabil, induk semang pun tak ada. Sebab itu orang ini diberi keutamaan boleh menerima. Yang kedua, musafirnya atau berkelananya dengan tujuan yang baik. Contohnya, tuan-tuan dan puan-puan, orang pi merantau, macam tuan-tuan dan puan-puan, anak-anak tuan-tuan dan puan-puan merantau dengan tidak ada sebarang sumber pendapatan yang tetap, pi merantau di mana-mana dengan tujuan yang untuk nak mencari sara hidup untuk ayah dan ibunya yang berada di Langkawi, contohnya, termasuk Ibnu Sabil. Yang ketiga, Imam Syafi'i menyenaraikan lebih daripada 2 marhalah zaman dulu. Tetapi zaman sekarang ini, dalam kesukaran untuk nak kembali ke tempatnya dalam tempoh 24 jam, dia tidak boleh nak kembali dengan segera. Itu termasuk orang itu Ibnu Sabil. Dan yang ketiga, yang keempat, dia syarat dia, yang ni Imam Ahmad bin Hanbal meletakkan orang itu sekalipun dia berada di perantauan, harapan dia untuk nak mendekati orang lain sangat sukar. Boleh jadi bahasanya yang berbeza, boleh jadi budaya yang berbeza. Yang ni Imam Ahmad bin Hanbal meletakkan yang keempat. Tapi Imam Syafi'i tidak meletakkan yang ni, yang sebagai yang keempat ini. Tuan-tuan dan puan-puan, umpamanya kita pergi merantau di tempat orang, tiba-tiba kita nak berinteraksi dengan orang, tak boleh. Budaya kita berbeza, budaya dia berbeza, bahasa kita berbeza, bahasa dia berbeza. Sebab itu bahasa yang dipanggil bahasa universal language ialah bahasa isyarat. Tu tuan-tuan dan puan-puan, bahasa isyarat ialah universal language. Kamu tahu dah ni, dia tak makan lagi. Dia tak boleh makan, dia tak boleh minum. Universal language, bahasa orang-orang tu. Yang bahasa Siam dia panggil musical language. Bahasa Siam tu dia musical. Satu-satu perkataan ada 7. Mai kawan ni, mai kawan nu, mai kawan nu, oi. 7 musical tu pakai tak jadi. Saya belajar, saya tanya dia, anjing Siam kata apa? Dia sebut bahasa dia elok kan? Keluar saya, dia kata jangan sebut deras bunyi kuda. Saya lawan langsung. Kawan yang duk ajak tu nama Aloi. Macam mana saya nak habaq kat orang kata anjing, dia duk jauh, saya habaq pelan, dia tak dengar, saya perderas bunyi kuda. Ni nak buat kat mana, dia kata. Apa itu, apabila saya condemn bahasa dia, dia pun kata bahasa Melayu pun sama. Saya kata tak mana sama, cuba tengok tu, dia kata bahasa Melayu. Yang orang duk tanam padi pun orang panggil benang, yang orang duk jahit kain pun orang panggil benang. Dia kira bahasa dia. Saya kata, alo, yang duk tanam padi orang panggil bendang, angkat lidah ke langit. Yang duk jahit kain yang tu dia panggil benang. Keluar dia, sama. Tuan-tuan dan puan-puan, akhir sekali dia kata tak mau ajak saya dah. Saya mengaji Siam dekat tu lah.
Dia tak mau ajak. Baik, tuan-tuan dan puan-puan, Ibnu Sabil yang berikut, wasailin. Fa'ammas-sa'ila fala tanhar, dalam ayat itu. Orang yang meminta-minta, jangan kita hardik. Maksud sailin, tempat tu orang yang kita tengok dulu apa manfaat dia, apa keutamaan dia. Sebab itu dia bubuh di akhir. Sebab ada kadang-kadang dia meminta, tapi dia minta dalam bentuk penipuan. Sebab itu dia bubuh yang akhir ni. Wasailin, orang yang meminta-minta. Tuan-tuan dan puan-puan, dan orang yang berada di dalam wafir riqab, yang dia katakan dalam riqab ini orang yang berhasrat untuk memerdekakan diri dia ataupun untuk nak membebaskan diri dia. Kata Imam Syafi'i di dalam menerangkan ar-riqab, termasuk dia nak membebaskan diri dia dari tanggungan hutang. Umpamanya dia memiliki atau dia dibebani dengan hutang yang bersangatan, sampai hutang ini, tuan-tuan dan puan-puan, walaupun 5 duit, memang dia menyekat hati, walaupun 5 duit. Sebab itu di dalam 8 yang Rasulullah minta dijauhkan oleh Allah, Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan, wa a'udzubika minal ajzi wal kasal, wa a'udzubika minal jubni wal bukhl, wa a'udzubika min ghalabati dain wa qahri rijal. Wa alabatid dain ini tanggungan hutang. Walaupun dia tengok saja, dia mula terancam diri dia. Termasuk orang ini yang dipanggil riqab. Dan orang yang mendirikan sembahyang, itu senarai-senarai dia tadi, sambung hak daripada utama tadi. Wa aqamus salah, orang yang mendirikan sembahyang. Wa ataz zakah, orang yang menunaikan zakat, menunaikan zakat. Dan orang yang disebut maufun, orang yang disebut maufun ini, kalau dalam bahasa kita, orang yang senantiasa redha dengan apa yang ditetapkan oleh Allah, walaupun dalam keadaan susah payah. Sebab itu di dalam doa Nabi Allah Ibrahim, di antara Nabi Allah Ibrahim memohon kepada Allah, Allahumma ja'al nafsi mutmainnatan tu'minu biliqa'ika wa tarda biqada'ika. Aku redha dengan apa yang telah engkau tetapkan. Sebab itu, tuan-tuan dan puan-puan, Nabi Allah Ibrahim bagaimana redhanya apabila meninggalkan Siti Hajar dengan anak baginda yang Nabi Ismail alaihissalam, sehingga akhirnya Siti Hajar tanya, adakah ini perintah Allah? Maka dijawab oleh Nabi Ibrahim, ya, ini perintah Allah. Barulah Siti Hajar tidak ada sebarang komen. Dan yang muslimat, ini saya nak sebut dan nak ambil tadi, di siung tadi, pagi-pagi tadi saya bercakap tentang macam mana Sayyidina Umar bin Al-Khattab radhiyallahu an menyenaraikan untuk nak membina keluarga bahagia dan nak membina masyarakat sejahtera. Ada 3 perkara. 3 ni, tuan-tuan dan puan-puan, salah satu daripadanya redha. Yang
muslimat, redalah apa yang Allah tetap. Ni kadang-kadang ditakdirkan Allah dapat suami dia tak berapa segak, ditakdirkan Allah suami dia hitam. Contoh ni tak kena mengena kepada yang masih hidup atau yang telah mati. Oh, bukan main kata kat kawan tu, kalau macam ni punya muka, macam ubi bakar, sekali aku petik jari 10 mai. Amboi, sayu dan pilu bagaikan dihiris semilu. Hati kecil suami berkecai berderai bagaikan kaca terhempas ke batu. Cuba kita, alhamdulillah abang, walaupun abang macam ubi bakar, ada juga Noh depa tak ada langsung baca lagu tu. Tuan-tuan dan puan-puan, ayat ni sebab itu Nabi Ibrahim memohon kepada Allah untuk mengurniakan kepada baginda tentang hati-hati yang sebegini rupa. Wa tardha bi qada'ika wa taqna'u bi 'ata'ika, dan senantiasa memadai, mencukupi, rasa cukup apa yang Allah qadakan, apa yang Allah berikan. Jadi dia tak ada lah sifat dahuk. Yang kita terjemah tafsir kita, inna a'taita, kita tafsir kita, harta orang buat harta kita. Tu terjemah kita. Dia tidak duk fikir macam mana harta orang ni aku nak ambil mai kat aku. Tuan-tuan dan puan-puan, inna a'taita, harta orang buat harta kita. Baik tuan-tuan dan puan-puan, kita sambung lagi. Orang yang disifatkan sebagai orang yang baik ini, orang yang mendirikan sembahyang, orang yang mengeluarkan zakat, orang yang sabar dalam kesempitan, dan orang yang sabar dalam penderitaan. Sebab itu Imam Ghazali sebut antara orang sabar, senarai orang sabar, kata Imam Ghazali, tidak mengeluh dengan takdir Allah. Allah, awaklah aku ni sampai jadi lagu ni. Ni dia mengeluh dengan ketetapan Allah. Tuan-tuan dan puan-puan, Dr. Abdul Karim Zaidan menyebut, nak bagi adanya kita mendekatkan diri kita kepada Allah, ada 13 perkara. Satu daripadanya ar-raja'u ilallah. Yang ni tuan-tuan dan puan-puan, balik cari buku Usulul Dakwah. Dan ni saya tak mahu nak terang. Yang ni macam mana kita ar-raja'u ilallah, kita senantiasa mengharapkan Allah Subhanahu Wa Taala. Tuan-tuan dan puan-puan, dan dalam peperangan, umpamanya di dalam kita menghadapi peperangan, cuba kita tengok tuan-tuan dan puan-puan, saya nak bawa tuan-tuan dan puan-puan di dalam peperangan Yarmouk. Di dalam peperangan Yarmouk yang dipimpin oleh Khalid bin Al-Walid. Tuan-tuan dan puan-puan, real punya berlaku. Apabila nak sampai kepada Rom, kalau melalui jalan yang biasa 3 hari 3 malam, maka Khalid bin Al-Walid panggil semua bersidang. Umur kuda kamu berapa? Tuan-tuan dan puan-puan, orang pun tak tahu ni apa dia target dia. Umur kuda kamu berapa? Umur kuda kamu berapa? Akhir sekali semua dapat average umur kuda. Maka Khalid bin Al-Walid menyatakan, umur kuda yang sedemikian ini
boleh bertahan berlari selama 8 jam. Oleh sebab itu, mari kita merentasi padang pasir ini. Sebab merentasi padang pasir ini hanya mengambil masa 5 jam. Tetapi kita sudah sampai kepada Rom. Tengok tuan-tuan dan puan-puan, macam mana otak yang futuristik. Tuan-tuan dan puan-puan, sebab itu apabila Khalid bin Al-Walid mati di atas tilam yang empuk, teriak, terisak-isak. Apabila sahabat bertanya, limaza bakaita ya Khalid, kenapa kamu menangis wahai Khalid? Cuba tengok jawapan Khalid. Sekejap kita balik, letak tangan atas diri, kita jawapan kita lagu mana? Khalid bin Al-Walid ni tuan-tuan dan puan-puan, Muhammad Ali Jawan dalam bukunya Fajrul Islam, kulit dia sejengkai yang tak ada parut, tak ada. Semua ada parut. Parut pedang, parut anak panah, parut duri-duri. Apabila nak menghembuskan nafas yang akhir di atas tilam yang empuk, sahabat-sahabat bertanya, dia teriak terisak-isak, limaza bakaita ya Khalid, kenapa kamu menangis wahai Khalid? Khalid jawab, cuba tengok Khalid jawab tuan-tuan dan puan-puan, aku menangis sebab aku mati di atas tilam yang empuk. Aku mati sebagai seorang yang dayus, sedangkan aku berjuang bermati-matian untuk mati di medan perang, mati syahid. Tiba-tiba aku mati di atas tilam yang empuk. Kita balik baca kita pula, hak yang duk tergulin atas tanah pun angkat buat atas tilam. Dia beza. Mati kencing manis atas tilam berapa ramai? Tuan-tuan dan puan-puan, jaga tubuh badan ni tembun minyak, tiba-tiba mati di atas tilam sebagai matinya orang yang dayus. Tuan-tuan dan puan-puan, sebab itu tak usah duk peduli sangatlah nak bagi badan elok. Biar badan kita tak elok, tapi sembahyang, saya tanya, Tok Guru Haji Aziz Pendang, tuan-tuan dan puan-puan, saya pergi duk kosek semalam 200 rakaat sembahyang sunat. Papan punggung tak ada, isi punggung tak ada. Lepas sembahyang, lepas sembahyang, yang kita punggung bukan main lebar paling sikit sembahyang. Kadang-kadang dia terlalu letih sebab duk siang tu, dia sembahyang 20 rakaat bayang sunat, tuan-tuan dan puan-puan. Masya Allah, tabarakallah. Dan sehingga dia menghembuskan nafas yang akhir, tak ada penyakit. Tuan-tuan dan puan-puan, tulang yang tinggal, tulang besi orang dawai. Tu dia tuan-tuan dan puan-puan. Mari kita sambung balik ni. Dan kita sambung balik tuan-tuan dan puan-puan. Dan mereka itulah yang benar-benar imannya, dan mereka itu ialah orang-orang yang bertakwa. Wa ulaika humul muttaqun. Orang yang sebagaimana yang disenaraikan oleh Allah tadi ni, itu dia orang yang beriman, itu dia orang yang bertakwa. Kita balik-balik lagi, kita tak ada lagi pasal ni, termasuk diri saya. Baca satu, aku tak ada lagi. Baca yang kedua, aku tak ada. Baca yang ketiga, aku tak ada lagi. Akhir sekali baru kita tahu di mana kita. Saya baca satu kitab, tuan-tuan dan puan-puan, 200 sifat tercela. Dia sebut 7 sifat tercela, dia bawa 8 sifat yang baik untuk nak counter attack balik hak 7 tadi ni. Saya baca satu,
Baca-baca berhenti, renung pada diri saya, oh aku ada sifat ni. Baca yang kedua, kok hak yang kedua tak ada kot. Baca-baca, oh aku ada sifat ni. Lama-lama langkah ambil hak 8 hak baik, kok aku ada. Baca-baca 8 tak ada. Tuan-tuan dan puan-puan, melengung. Tuan-tuan dan puan-puan, ini dia yang disebutkan kita muhasabah diri. Baik, kita sambung balik tuan-tuan dan puan-puan. Kemuliaan akhlak adalah tanda keimanan seseorang kerana ia adalah buah daripada keimanannya. Ini disenaraikan juga kata-kata Imam Ghazali itu, iaitu buah iman. Akhlak manusia ialah buah kepada iman. Kalau sekiranya tidak berakhlak, maka orang itu seperti pokok yang tidak berbuah. Adalah tidak kira dia beriman seseorang yang tidak berakhlak. Na'udzubillah. Berhubung dengan hal ini, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan, saya suka nak menyebut tuan-tuan dan puan-puan, ada satu pepatah Arab menyebut, innamal umamu akhlaquhum ma baqiyat. Tuan-tuan dan puan-puan ambil sebagai innamal umamu akhlaquhum ma baqiyat. Fa'in zahabat akhlaquhum zahabu. Tuan-tuan dan puan-puan, cuba tengok, innamal umamu akhlaquhum ma baqiyat fa in humuz zahabat akhlaquhum zahabu. Tuan-tuan dan puan-puan, cuba kita tengok, tuan-tuan dan puan-puan, kemuliaan sesuatu bangsa ialah kemuliaan akhlaknya. Apabila akhlak sesuatu bangsa itu berlalu, maka punah ranahlah bangsa itu. Tuan-tuan dan puan-puan, cuba kita tengok. Saya bawa tuan-tuan dan puan-puan dan diri saya, kita tengok. Apabila saya membaca sebuah kitab yang ditulis oleh ulama yang mutaakhirin ini ulama-ulama yang mutaakhirin, Abdullah Nasir Alwan, membicarakan kenapa anak-anak sekarang walaupun mata pelajaran agamanya dapat A, tapi akhlaknya tidak A. Abdullah Nasir Alwan menyebut salah satu daripadanya, proses untuk nak mendapat ilmu tidak melalui proses akhlak. Tuan-tuan dan puan-puan, maka disebut satu daripada proses akhlak mendapat ilmu ialah tawajuh. Tawajuh dengan guru.
Salah satu daripadanya ialah musyafahah. Tuan-tuan dan puan-puan, cuba kita tengok tawajuh ni. Kata Abdullah Nasir Alwan. Dan kalau kita sebagai cikgu, minta maaf cikgu, satu kajian yang dibuat oleh seorang orang putih, nama dalam bukunya Psychological of Learning. Tuan-tuan dan puan-puan, cuba tengok. Tengok nah, tuan-tuan dan puan-puan, ini orang putih buat kajian. Ni bilik kelas. Ni budak-budak lah ni. Ni budak-budak duduk dalam kelas ni. Ni meja budak-budak. Cuba tengok nah, tuan-tuan dan puan-puan. Apabila guru yang ada hanya berada di depan ini, pandangannya hanya ke sini, pelajar-pelajar ini tidak berlaku eye to eye contact. Tengok tuan-tuan dan puan-puan. Dan kalau kita nilai, pelajar-pelajar inilah selalunya dapat nombor tercorot. Maka Abdullah Nasir Alwan, tengok tuan-tuan dan puan-puan, sangat cantik. Cikgu sebagai cikgu mesti kena berada di sini sama. Apabila dia berada di sini, dia kawasan pemandangan dia macam tu. Dan dia kena berada di sini, maka kawasan pemandangannya begitu. Jadi dia senantiasa eye to eye contact. Tuan-tuan dan puan-puan, ini Abdullah Nasir Alwan. Sangat cantik tuan-tuan dan puan-puan. Dan kata Abdullah Nasir Alwan, budak-budak lah mengaji, dia kata hubungan dengan guru tidak ada, dan mereka lebih suka tengok maklumat melalui internet. Maka itu bukan guru. Tidak berlaku tawajuh, tidak berlaku face to face. Tuan-tuan dan puan-puan, ini dia apa pembicaraan dia. Dan yang kedua, dia kata baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertahanus di Gua Hira. Baginda membawa bekalan yang tidak diragu. Baginda dibekalkan oleh isteri kesayangan baginda buah tamar dan susu. Tetapi kata Abdullah Nasir Alwan, anak-anak sekarang makanan-makanan mereka belum tentu. Dia bagi contoh satu ya tuan-tuan dan puan-puan. Tak maaf tuan-tuan, kalau kena, kenalah. Kalau tak kena, saya pasti kena. Sebab Abdullah Nasir Alwan sebut, berapa ramai mak goreng telur goreng, telur yang digoreng, ambil teruih, pop, pecah. Atas alasan yang kotor kulit, yang elok isi, yang aku nak bagi anak aku isi. Tetapi tuan-tuan dan puan-puan, Hasan Basri sebut, telur melalui saluran najis, maka dia mutanajis. Maka kita belah telur untuk goreng, walaupun hak isi dalam juga dia mempengaruhi akhlak pelajar.
Makanlah, makan. Sebab itu saya bagi tahu dulu, saya kata kalau nak pi makan roti canai, tengok dulu dua perkara. Yang pertama, tengok dulu telur dia. Telur ayam dia tu. Pi duk faham kok lain. Kalau telur dia tu duduk dalam teri lagi, baru buat naik daripada almari teri, menandakan telur itu tidak dibasuh. Apabila tangannya yang duk licik tepung, tangannya berminyak, dan minyak itu ma'i'un, cecair, maka dia pegang saja telur ayam. Telur ayam yang najis tadi telah pun mutanajis tangan dia, dan tangannya mutanajis, maka dilicik pula tepung, maka tepung tadi telah pun dimutanajis pula. Makanlah, makan tek roti canai tek ayam. Yang kedua, tengok dulu cincin dia. Kalau cincin dia cincin bermata, cincin ada batu, tapi dia pakai belah kiri, alaihi muqsadah. Saya tak mahabak. Tuan-tuan dan perempuan, kalau nak pi tengok, nak makan roti canai, tengok dulu dua perkara tu. Tengok kawannya hak duk. Tak tahulah tuan-tuan dan perempuan. Baik, kita tengok yang ni tuan-tuan dan perempuan. Cuba kita tengok. Ini ditulis oleh seorang Perancis perempuan. Orang Perancis perempuan. Saya lupa dah nama dia. Dia kata cuba tengok tamadun Yunan, tamadun Greek tua, yang terkenal dengan ahli-ahli falsafahnya. Di antaranya Socrates, di antaranya Plato, semuanya. Maka kata perempuan Perancis ini, dia kata Socrates sendiri tidak berakhlak. Akhirnya dia membunuh diri, walaupun diri yang dia bunuh itu bukan miliknya. Bermakna dia sudah tidak berakhlak. Sebab itu tamadun Yunan luntur. Tuan-tuan dan perempuan, cuba tengok. Seronok tuan-tuan dan perempuan. Kita baca. Oh, rupanya. Yang kita duk ambil hak depa pemohong. No? Oh, wanita Seri Kandi Perancis, Joan of Arc. Coba tengok dalam buku Pembinaan Dunia Baru, buku ketiga, cetakan 69. Kita pun hafal termasuk saya. Yang kata Seri Kandi kerana pandai naik kuda. Tok kita pun dah naik kuda. Sampai orang bagi pantun, naik kuda tapuk bunga. Tok duk kukuk nyok tu. Naik kuda tabuk bunga. Tuan-tuan dan puan-puan, mari kita sambung hak ni. Sambung apa dah? Masya-Allah, boleh sambung lagi. Baik. Kita tengok bagaimana baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam satu hadis. Kalau tuan-tuan dan puan-puan nak hadis ini, salin saya nak sebut. Baginda pernah ditanya oleh sahabat-sahabat tentang iman. Maka baginda menjawab, artinya hak yang ada. Al-iman laisa bitamanni walakin ma waqara fil qalb wa saddaqahu al-amal. Yang dikatakan iman bukan dengan angan-angan, tetapi apa yang terhunjam di dada, di hati dia. Ma waqara,
Jangan mazatara, yang tu wahidah. Lagu yang rentak yang sama, tapi perkataan yang berbeza. Mazatara itu wahidah. Yang ni ma waqara, apa yang terhunjamnya mata anak panah di dada. Wasaddaqahul amal, dan dibenarkan dengan amalannya. Maka hadis itu maknanya begini, bukanlah iman itu hanya dengan cita-cita, tamanni. Yang kata tamanni dalam bahasa Arab, harapan yang tidak munasabah dan tidak boleh berlaku. Antaranya dalam syair Umrul Qais, syair di antara syair yang mu'allaqat di pintu Kaabah, Umrul Qais menyebut, wahai malam, alangkah lebih baiknya kalau kamu menjadi panjang. Yang tu disebut tamanni, sebab tak akan berlaku harapan dia untuk nak jadi malam itu panjang. Cuma dia semata-mata untuk menghiasi sajak dia. Tuan-tuan dan puan-puan, itu tamanni. Tetapi yang dikatakan iman itu ialah keyakinan yang tertanam di dalam hati, yang disebut ma waqara fil qalb wa saddaqahul amal, dan dibenarkan dengan amalan. Cuba kita tengok tuan-tuan dan puan-puan, kenapa Allah Subhanahu Wa Taala memerintahkan untuk kita mengamalkan, supaya nak memberitahu maklumat supaya adanya tanda-tanda iman kepada orang itu. Contohnya tuan-tuan dan puan-puan, Said Hawa di dalam satu kitab lah membicarakan tentang iman ini. Dia kata iman kena dizahirkan. Apabila iman tidak dizahirkan, apabila sesuatu berlaku boleh menimbulkan keraguan, maka ketika itu dia dikira tidak beriman. Contoh, tuan-tuan dan puan-puan, dia kata macam ni. Said Hawa bagi pandangan, beliau memberi pandangan macam ni. Dia kata, dalam satu perjalanan dengan sebuah kenderaan bas, di dalam bas itu ramai orang-orang yang penumpang-penumpangnya terdiri dari berbagai-bagai bangsa, dan ada di antaranya orang Islam, walaupun dia minoriti. Di dalam pertengahan perjalanan, penumpang-penumpang di dalam bas itu melaksanakan aktiviti agama mereka. Maka Said Hawa menyebut, orang yang beragama Islam ini wajib turun dari kenderaan itu. Andainya di satu ketika dia tidak turun dan berlaku kemalangan di dalam kenderaan itu, dan semua penumpang dalam kenderaan bas itu semuanya mati, maka Said Hawa menyebut hak yang Islam itu juga haram disembahyangkannya. Tuan-tuan dan puan-puan, sebab dia tidak dizahirkan. Tuan-tuan dan puan-puan, sebab itu zahirkan keislaman dan zahirkan keimanan kita. Paling-paling tidak, jadilah melalui akhlak kita supaya orang tahu bahawa itu orang Islam. Satu kejadian berlaku di negeri antah berantah. Beberapa pengunjung yang menggunakan aktiviti Highland Hopping di negeri antah berantah itu. Dan kebetulan dalam masa Highland Hopping itu, ini ayat ni kena padam lah, jangan tinggal dalam CD, sebab orang yang hak dia peka, dia tahu di mana, walaupun saya kata negeri antah berantah.
maka sebuah bot karam dan ada kematian lemah seramai 7 orang. Dari 7 itu 4 daripadanya perempuan, dan perempuan ini seorang daripadanya 4 hari 4 malam baru timbul. Dan ibu bapa perempuan ini sangat gusar, dan dia selalu berhubung dengan hospital yang mengendalikan kes ini. Dan kebetulan orang yang mengendalikan kes ini, satu daripadanya orang yang mengaji. Tuan-tuan dan puan-puan, minta maaf cakap, orangnya masih hidup. Si bapa perempuan ini tanya, adakah anak saya yang hak berjumpa yang akhir itu anak saya? Si kawan ini bertanya, anak pakcik Islam ke tak Islam? Maka si bapa ni meradang, saya orang Islam, saya bapa Islam, mak Islam, takkan anak saya tak Islam? Maka si Pulan ini menjawab, saya tak mahu sebut si Pulan ini nama apa. Maka si Pulan ini menjawab, jawapan si Pulan ini telinga ni dengar. Dia kata, kalau melihat kepada pakaian, bukan pakaian orang Islam. Sebab itu dikehendaki dizahirkan. Tuan-tuan dan puan-puan, cerita itu berlaku di negeri antah berantah, tapi Cikgu Mat nampak faham dah di mana. Baik, kita sambung balik. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah ditanya tentang apa itu agama. Baginda menjawab, antara lain ertinya kemuliaan akhlak, iaitu akhlak yang baik itu, husnul khulq. Bila ditanya tentang apa itu kejahatan, baginda menjawab, akhlak yang jelek, akhlak yang buruk. Apabila ditanya kepada seorang penulis barat, penulis Mesir yang bernama Mustafa Lutfi Al-Manfalut tentang akhlak, Mustafa Lutfi Al-Manfalut menjawab, huwa su'ulul mar'i amama dhamirihi. Yang dikatakan akhlak ialah persoalan-persoalan yang bersangkut dengan hati kecil. Tuan-tuan dan puan-puan, disebut oleh orang putih soal-soal intrinsik, soal dalaman diri dia. Sebab itu apabila dia bersebut saja soal akhlak, dia bersangkut dengan hati nurani dia. Tuan-tuan dan puan-puan, kita tengok bagai-bagai pengertian akhlak itu. Akhlak mulia yang dimiliki oleh seseorang hamba merupakan amalan yang paling berat di dalam timbangan di hari akhirat nanti. Akhlaknya, tuan-tuan dan puan-puan, sehingga salah satu daripada akhlak yang ditimbangnya tinggi di dalam neraca Allah ialah sifat pemalu. Apabila melaksana atau nak melaksanakan sesuatu yang buruk, dia berasa malu. Amalan itu, sifat itu sangat tinggi. Yang kedua, termasuk yang saya baca, dia menyelami hati nurani orang. Itu dia kata, mai orang putih dia panggil, ambil hak orang putih, dia bubuh, you must put your bodies in his shoes. Sebenarnya hak tu lah. Contohnya, tuan-tuan yang ada. Sebab itu kata tadi saya sebut pila tadi dah saya sebut. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meletakkan 2 syarat tanda suami yang baik.
Tengok tuan-tuan dan puan-puan. Bukan mesti tanya suami, abang baik tak? Oi, kalau cuba tanya, tengok kaki ni, baik langsung ha? Tanda suami yang baik, yang pertama, dia membawa oleh-oleh buat balik apabila dia balik dari perantauan. Ni mai kursus di Langkawi, kok lah nak buat balik coklat fork tu kan, hak yang 40 minit tak habis lagi tu. Dah hak tu pun hak tu yang paling murah. Dah isteri di rumah nu makanlah Sarawak Langut. Tuan-tuan dan puan-puan, yang kedua, tanda suami yang baik, apabila buat balik oleh-oleh, diutamakan anak perempuan yang menyambut. Kalau ketiadaan anak perempuan, diberikan kepada isterinya, sebab isterinya perempuan. Balik kepada yang saya sebut tadi, dia buat balik oleh-oleh kerana dia merasakan dirinya berada di dalam diri isterinya. Yang dia pi makan di restoran, order nasi biryani, boh pinggan bujuk telur boya, telur boya, boh ayam ros potong 16, boh sayur kelia, order teh ketak, makan suap kiri kanan, kiri kanan, kiri kanan, begitu lahapnya dia makan. Yang isteri di rumah dia ingat tak makan apa? Kadang-kadang makanlah tamban petiang, ayam passion aku tu kepala tu. Apabila suami buat balik, bermakna dia telah meletakkan dirinya, ya abang buat balik, abang dah tadi makan-makan berasa sedap, abang teringat kat ya, ni abang buat balik, tapi abang nak buat balik banyak tadi ni, nak beli banyak, tapi tuan kawan kedai tu dia kata jangan beli banyak, kawan lain nak beli sama, beli sikit. Yang tu madah berhelah. Tuan-tuan dan puan-puan, maknanya dia letak diri dia kepada orang itu. Tuan-tuan dan puan-puan, mari kita sambung balik. Yang tu tanda iman. Cuba kita tengok satu hadis daripada Muawiz, seorang perempuan, hadis perawinya perempuan, Muawiz. Apabila Muawiz bersama-sama dengan orang-orang perempuan yang lain membantu tentera-tentera perang, dan ada yang luka, ada yang cedera. Apabila Muawiz bersama-sama dengan tentera-tentera, dengan jururawat perempuan ini nak bawa pergi minum, maka dengar daripada pihak lain dia sebut miyah, miyah. Miyah ni makna dia ayak, dia panggil ayak. Maka si Pulan ini beritahu kepada Muawiz, pi bagi minuman ini kepada dia, dia lebih perlu dari saya. Elok Muawiz ni pi kepada kawan tu, dengar kawan lain pula duk sebut miyah, miyah. Kawan ni kata pi bagi kat dia, dia lebih perlu dari saya. Elok dia pi bagi tahu pula kawan tu pula dengar pula, dia kata pi bagi tahu kat kawan tu, dan akhirnya Muawiz berjalan balik kepada orang yang hak dia mai tadi, semuanya telah syahid. Tuan-tuan dan puan-puan, dia meletakkan dirinya, orang lain lebih perlu daripada dia. Baru tak ada sifat tamak. Tuan-tuan dan puan-puan, mari kita tengok lagi. Akhlak yang mulia dimiliki oleh seseorang hamba merupakan amalan yang paling berat di dalam timbangan di hari kiamat nanti. Oleh itu, sesiapa yang rosak akhlaknya dan buruk amalannya tidak akan dipercepatkan hisab.
Cuba tengok, saya sebut dah, saya cerita dah. Seorang anak apabila dihisap amalannya, dia hisap mula-mula dihisap amalan ayahnya. Dia hisap amalan ayahnya. Allah hisap amalan ayahnya, ada yang baik, ada yang buruk. Tapi yang buruk lebih banyak. Maka Allah perintahkan malaikat untuk bawa orang ini ke dalam neraka. Maka dibawanya pula anak ni, anak lelaki, dihisap dan dihitung amalannya. Apabila dihisap, dihitung, ada amalan baik, ada amalan buruk. Tapi amalan buruknya lebih banyak. Maka anak ini juga diperintahkan oleh Allah kepada malaikat untuk nak dimasukkan ke dalam neraka. Dalam perjalanan belum sampai ke neraka, si budak ini minta kepada malaikat, tolong bawakan aku balik kepada Allah. Aku nak berjumpa Allah. Malaikat yang nak bawa ni nak buat apa? Tanya dengan begitu garang dan bengih. Hang nak buat apa lagi? Dia kata, bawalah aku balik, aku nak berjumpa. Maka malaikat pun bawa balik. Apabila bawa balik, berlakulah dialog budak ini dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Saya bawa dialog dalam bahasa Melayu. Yang saya baca ni Arab. Ya Allah, budak ni dialog dia dengan Allah. Ya Allah, dalam timbangan ayah aku tadi, amalan baik ada, amalan buruk pun ada. Tapi amalan buruk dia lebih banyak daripada amalan baik. Begitu juga ya Allah, dalam timbangan aku, amalan baik aku ada, amalan buruk aku ada. Tapi amalan buruk aku lebih banyak. Tapi ya Allah, aku juga ada amalan baik aku. Aku minta dengan rahim dan rahmat-Mu ya Allah, ambil amalan yang baik aku, beri kepada ayah aku untuk menyelamatkan dia daripada api neraka. Tengok tuan-tuan dan puan-puan, dengan suasana ini, akhlak anak ini yang baik, maka Allah perintahkan malaikat, pi ambil bapa budak ni keluar daripada neraka dan bawa dua-dua beranak ini ke dalam syurga. Tuan-tuan dan puan-puan, akhlak yang baik ini. Tuan-tuan dan puan-puan, kadang-kadang kita tengok pak kita tak kata pak dah, orang tua. Lori pun tak mau sambak orang tua ni ya. Tu tuan-tuan dan puan-puan, lebih daripada nakhoda tenggang. Baik, kita sambung balik. Dipercepatkan, tidak dipercepatkan hisapnya orang itu. Tuan-tuan dan puan-puan, amalan-amalan kita umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ada yang dipercepatkan hisapnya. Cuba kita tengok sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ma min syai'in asqalu fi mizani 'abdi yaumil qiyamah min husnil khulqi. Tidak ada sesuatu yang lebih berat di atas neraca timbangan Allah seseorang hamba di hari akhirat, di hari kiamat, selain daripada akhlak yang baik. Sebab itu ulama menyenaraikan pepatah ini, innamal umamu akhlaquhum ma baqiyat fa in humuz zahaban akhlaquhum zahabu. Sangat cantik tuan-tuan dan puan-puan, hafal, sebab yang tu merupakan hujah yang sangat baik tuan-tuan dan puan-puan. Baik, kita sambung sikit lagi. Di antara akhlak-akhlak yang baik, saya nak senaraikan sikit untuk kita bersama. Kata Imam Al-Ghazali, iaitu tadi saya dah sebut, Imam Ghazali menyenaraikan, pertama, adanya perasaan malu
pada tempatnya, yang disebut sebagai al-haya'u minal iman. Yang kedua, akhlak yang baik, rasa sayang kepada saudara seislamnya sama seperti ia menyayangi dirinya. Yang ketiga, disebut sebagai akhlak yang baik, hubbul watan, menyintai tanah airnya. Yang keempat, berbakti kepada ibu bapa dengan 10 kebaktian. Tuan-tuan dan puan-puan, ada 10 kebaktian anak kepada ibu bapa. Saya sebut antaranya, mungkin saya sebut ni tulang calin. Mendoakan kebaikan untuk ibu bapa. Allahumma ghfirli liwalidayya warhamhuma kama rabbayani saghira. Doa kita tuan-tuan dan puan-puan kepada ibu bapa. Dan kita balik sekali lagi, ayah yang ada, mak yang ada, cuba dengar. Ada anak-anak kita doa kat kita, tuan-tuan dan puan-puan. Yang kedua, untuk ibu bapa ni ada 10 saya nak sebut. Meminta keizinan ibu bapa untuk melalui di depan ibu bapa. Dia nak minta, dia nak lalu di depan, dia minta. Tu yang kedua, tuan-tuan dan puan-puan. Berapa ramai anak kita berjalan depan mak bapak, ding 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 ding, tak lagi ding ding ding, tak lagi ding 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 pula. Kadang-kadang ayah ni lengah lutut, lengah betih, hulurlah kaki dua-dua orang tua ni, sambil duk picit lutut, sambil duk buh minyak gamat. Anak tengok-tengok kaki mak dengan ayah dah duk terhunjuk, dia lari dari dapur, pi loncat, ye, lepas dia buat kaki mak dia dengan kaki ayah dia, jarak lompat jauh. Masya Allah, tabarakallah. Yang ketiga, sejauh mana anak mengutamakan pakaian mak dan ayah. Saya minta maaf cakap lah tuan-tuan dan puan-puan, yang kita ada gaji, yang kita ada pendapatan, berapa banyak belanja kita buat keluar daripada pendapatan beli pakaian untuk ayah dan mak kita. Tuan-tuan dan puan-puan, ini oi, hak kita bukan main seh tak patah. Beli pula hak tak payah iron. Yang hak mak, pakailah kain cit. Mai kita ke Langkawi, kot lah nak beli 3 serangkai ke, bagi kat mak. Dak, yang kita duk angkut coklat daim, coklat diam, bawa balik. Yang mak intai na mata nin. Minta maaf cakap tuan-tuan dan puan-puan, ini berlaku hakikat dia. Yang keempat, untuk mak dan ayah, berapa ramai pula mak dengan ayah, anak-anak memberi keutamaan kepada mak dan ayah tentang makan minum. Tuan-tuan dan puan-puan, minta maaf cakap tuan-tuan dan puan-puan, saya pi menziarahi seorang hamba Allah sakit. Dia begitu lama terlantar, dan ditakdirkan Allah, tuan-tuan dan puan-puan,
Anak-anak yang menjaga, bancuhlah ayam. Pagi tadi ayam tu. Taklah tang tu. Semut penuh ayam tu. Ayam yang semut penuh itulah juga disuap kepada ayahnya. Tuan-tuan dan puan-puan. Wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyah wa bil walidaini ihsana. Dan ini dia timbangan-timbangan yang Allah Subhanahu taala letak atas timbangan yang nak jadi berat. Tuan-tuan dan puan-puan, minta maaf cakap. Yang kelima, tentang minum pula. Tadi makan, ni minum. Berapa ramai anak-anak yang peduli. Kadang-kadang bancuh ayah, nak jamu ayah, nak jamu mak. Bancuh ayah kopi dengan ayak suam. Kopi berkelampung. Dia himpit dengan sudu. Piduk tenyeh di Robin Cawan. Lepas tu dia tapih hak yang seredak-seredak tu. Jamulah kawan tu. Ayak kopi kalau dibancuh dengan ayak yang tidak panas, tidak rasa enaknya kopi tu. Makan minum-minum, ayah tanya ayak apa ni? Ayak kopi, ayah yang dah ada ayah nak kopi. Cuba kita tengok dalam iklan. Burung apa tu? Saya selalu bawa cerita tu, tuan-tuan dan puan-puan. Burung apa tu? Anak tanya ayah 9 kali. Burung apa? Dalam 9 kali anak tanya, ayah, suara ayah tak tinggi. Burung murai nak. Anak tanya, burung apa? Burung murai. Burung apa? Anak tanya 9 kali. Nada ayah tak tinggi. Tapi ayah tanya anak. Cuba dengar. Apabila ayah duk baca diary hidup dia tu, anak pi nak panggil buka puasa, burung murai tu dia bunyi balik. Anak pun dengar, ayah pun dengar. Anak ayah tu tutup buku, dia balik suara anak dia. Burung apa tu? Anak dia jawab, burung murai ya. Lepas tu ayah dia tanya, burung apa? Dia balik soalan anak dia yang kelima. Anak dia berhenti sekejap. Anak dia jawab, ayah, ayah dengar ke ayah buat tak dengar? Tu baru 2 kali ayah tanya. Tengok tuan-tuan dan puan-puan, saya selalu bawa di dalam ceramah saya tentang bagaimana mak ayah dengan anak-anak. Cuba kita tengok lagi tuan-tuan dan puan-puan. Yang seterusnya, memanggil. Yang memanggil mak dengan ayah dengan panggilan yang baik. Yang ni selalu saya sebut, tuan-tuan dan puan-puan. Jadi saya tak mau sebut dah. Antara panggilan yang baik ialah panggilan yang dengan menggunakan intonasi suara yang baik. Tapi berapa ramai anak panggil mak, panggil ayah dengan suara dan nada yang menunjukkan bukan intonasi yang baik. Timbangan di hari akhirat ini yang banyak ni tuan-tuan dan puan-puan, yang berat. Yang berikutnya, menziarahi ibu bapa ataupun membantu ibu bapa ketika ibu bapa telah tua. Tuan-tuan dan puan-puan, berapa ramai kita bantu. Mak bapak kata, Allah, aku bukan nak lama sangat hidup, aku bukan nak tungkat langit, yang hampa buat tahana kat aku. Allah, tuan-tuan dan puan-puan, balik main kita tengok. Ini
timbangan, apabila timbangan itu letak amalan-amalan kita yang hak dalam bentuk akhlak ini, tuan-tuan dan puan-puan, timbangannya yang sangat berat. Dan satu kisah berlaku, ini hadis berlaku di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Boleh lanjut sikit kena? Ini habis cerita ni habis. Ada seorang perempuan dikahwini oleh seorang saudagar, dan ditakdirkan Allah perempuan ini telah kematian ibunya. Jadi ayahnya tinggallah sebatang kara. Apabila menjadi isteri saudagar ini, saudagar itu bawa balik pergi ke rumah dia, dan dia ditakdirkan Allah orang yang kaya. Jadi rumah dia buat 2 lapis. Di atas dipanggil sebahagian sutuf. Apabila saudagar ini nak mengembara dalam saudagarnya, dia bawa balik mai pak mentua ni, pak kepada perempuan ini, untuk nak tunggu anak isteri dia ni lah, anak pada lelaki tu. Dan dia bagi tahu kepada perempuan dia, sepanjang abang tak ada, Yah jangan turun. Dia tak sebutlah Yah tu, saya lah bubuh. Yah jangan turun daripada sutuf ini, sebab semua keperluan sepanjang abang tak ada sudah lengkap. Nak makan, minum apa semua dalam sepanjang seminggu ni semua dah ada. Sehari sebelum suaminya balik, ditakdirkan Allah nak berlaku peristiwa ini, maka si ayah sakit yang tenat di bahagian bawah rumah yang sama. Anak yang berada di atas tak turun tengok mak ayah dia ni yang sakit, sebab suami dia tak bagi turun. Akhirnya ayahnya menghembuskan nafas yang akhir dengan tidak ditatap oleh anak dia walau sebelah biji mata. Maka riuh dah berlaku. Seluruh kampung pakat duk apa jenis anak, pakat duk lawan lah. Anak apa ni? Akak sekali sampailah beritanya, ditanya kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Seorang bawa berita itu untuk nak mendapat kepastian. Maka baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, artinya kisah ini saya baca oleh seorang perempuan yang menulis. Dia membawa kisah-kisah tentang perempuan. Dia penulis perempuan. Dan saya baca-baca tentang perempuan, maka baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, artinya inilah perempuan yang akan menjadi penghuni syurga. Orang pakat riuh rendah. Penghuni syurga apa lagu ni? Sampai mak ayah mati sendiri pun tak tengok. Maka baginda Rasulullah menjelaskan, kerana begitu mentaati suaminya, kerana perintah suaminya tak bagi turun, dia tak turun. Apabila dah Rasulullah kata macam tu, baginda Rasulullah bersabda yang seumpama itu, maka yang lain pula duk heboh. Tu yang ayah dia macam mana? Dia cari special lain pula. Tu ayah dia macam mana yang sampai anak tak tengok mati seorang diri ni? Maka baginda Rasulullah mengeluarkan hadis yang berikutnya, antara lain artinya, ayahnya juga Allah membina mahligai di dalam syurga kerana berjaya mendidik seorang anak perempuan yang begitu mentaati suaminya. Maka dua-dua orang itu sebagai penghuni syurga dan Allah bina mahligai. Tuan-tuan dan puan-puan, wallahu alam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim.
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalalika wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma nawwir qulubana bil Qur'anil azim. Allahumma alif bainana kama allaftal arbil ma. Allahumma ijma' bainana kama ajma'ta baina Harun wa Ibrahim. Allahumma ijma' bainana kama ajma'ta baina Jibril wa Mikail. Rabbana zalamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma iftah alaina futuhal arifin warzuqna rahman nabiyyin wa hifdzal mursalin. Allahumma ij'alna minasy syakirin. Allahumma ij'alna minat tawwabin. Allahumma ij'alna minal mutatahhirin. Allahumma ij'alna minal musallin. Allahumma ij'alna minan najihin. Allahumma ij'alna minal faizin. Allahumma ij'al jam'ana hadza jam'an marhuma wa tafarruqna min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina azaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum minna wa minkum taqabbal ya karim.